Dan untuk waktu ini kita kembali bawakan kepada anda, mungkin ada yang terlepas dengar apa yang Hani wawarkan tadi. Kalau kita bercakap tentang sektor pembinaan, kita akan kaitkan dengan jurutera dan juga arkitek. Nampak macam glam kan, tapi dalam masa yang sama ramai orang tak tahu sebenarnya yang memang dalam demand yang tinggi adalah juru ukur bahan. Jadi kita nak kenali kerjaya tentang juru ukur bahan ini bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, Dato' Survey Amran Muhammad Majid yang merupakan yang dipertua Lembaga Juru Ukur Bahan Malaysia. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Kalau kita boleh mulakan secara umum terlebih dahulu, kita nak kenalkan kepada para penonton yang mungkin tahu dan ada juga yang macam sikit-sikit je tahu, nak tahu lebih lanjut tentang siapakah sebenarnya seorang juru ukur bahan dan pelibatan dalam sebuah projek pembinaan. Kalau kita singkap dari sejarah lah, juru ukur bahan ni sebenarnya dia kata bermula offspring dia daripada seorang arkitek di England. Jadi seorang juru ukur bahan dia tujuan dia untuk membuat anggaran kos pembinaan. Sudah tentu klien sebuah projek nak tahulah kalau saya nak labur projek ni berapa ke anggaran kos kasar pada permulaan. Jadi juru ukur bahan ni ataupun dalam bahasa Inggeris ni quantity surveyor ni dia akan buat anggaran lah. Berdasarkan maklumat-maklumat awal iaitu lukisan-lukisan awalan ya, sketch design aja. Kita akan bagi anggaran kepada pihak klien atau majikan berapa dia nak kena labur nak buat projek. Kalau majikan tengok dia berminat, dia akan meminta arkitek. Dia akan lantik arkitek untuk meneruskan pembangunan reka bentuk secara terperinci. Dari sudut itu, kita sebagai juru ukur bahan, kita akan bantu untuk mengawal kos dari sudut reka bentuk, memastikan bajet yang telah ditetapkan kekal ataupun tidak tersasar lah. Dalam hal ini, kita akan sediakan senarai kuantiti, iaitu kita akan ukur setiap elemen-elemen, berapakah meter cube konkrit, berapakah kilogram reinforcement bar, berapakah meter square untuk tiling. Kita akan ukur setiap elemen untuk kontraktor menghargakan dalam masa tender. Jadi kita sebagai juru ukur kita akan buat anggaran kos berdasarkan senarai kuantiti tersebut atau dokumen tender, dan kita akan tawarkan pada para petender yang berminat. Dia akan masuk tender. Dan selepas tender, kita akan bandingkan dengan anggaran kita dan kita akan buat penilaian tender dari sudut harga kos, sama ada kos yang ditawarkan ada munasabah dan sama ada keupayan biawan dia bermampu untuk melaksanakan projek dan keupayan teknikal dia. Lepas itu kita akan mengusyurkan kepada klien atau majikan siapakah kontraktor yang wajar diberi peluang ataupun dilantik oleh klien untuk melaksanakan kerja pembinaan. Lepas itu dalam tempoh pembinaan kita akan sediakan dokumen kontrak untuk kontraktor dan klien untuk tandatangani dan kita akan buat penilaian kerja setiap bulan. Berapa nak bayar setiap bulan mengikut kemajuan kerja di tapak bina. Dan kita akan nilai perubahan-perubahan kerja sekiranya timbul, selalunya akan timbul lah. Dan kita akan buat setiap bulan banyak-banyak benda, ada wang peruntukan sementara, wang kos prima, dan kita akan tutup akaun sehingga projek itu siap. Jadi kalau kita tengok daripada awal sehingga siap projek itu, kita memang terlibat. In fact, kita orang kata the last person lah. Saya nak tutup akaun tu kita kan. Ya, betul. Maknanya boleh katakan macam yang paling awal juga yang paling akhir. Dan memainkan peranan yang sangat penting. Dan kalau kita dengar secara umum pun nampak macam agak rumit dan tricky juga orang kata yang memegang jawatan sebagai juru ukur bahan ini. Tanggungjawabnya besar, tetapi dalam masa yang sama itu juga sebenarnya yang mendapat permintaan yang tinggi dalam kita tahu di mana-mana sahaja sebenarnya. Dan kalau kita tentang potensi peluang pekerjaan bagaimana pula sekarang ini? Potensi sekarang kalau kita tengok ada masa saya balik kat Malaysia 1989 sebanyak 2 universiti je, UTM dan ITM. Masa itu ITM, saya tak panggil UTM, yang menawarkan kursus ukur bahan. Sekarang ni ada 21 institut pendidikan tinggi menawarkan pelbagai kursus sama ada dalam sudut ijazah sarjana muda ukur bahan atau diploma ukur bahan. Dah 21. Dan graduan kita dah lebih 1,000 dah kita dah ada graduan. Jadi dari sudut peluang pekerjaan kerjaya, dari sudut majikan boleh ambil QS sendiri atau majikan akan lantik prima perundian ukur bahan. Kontraktor akan lantik juru ukur bahan sendiri. Dan kita lihat juga kalau sekarang ni, kalau kita tengok yang meningkat sekarang ni, kita ada claim consultant. Di mana juru ukur bahan ni dia akan jadi konsultan untuk buat tuntutan di mahkamah sebagai pakar penilaian tuntutan di mahkamah, sama di mahkamah timbantara. Dia ada firma tuntutan, dia ada claim consultant. Dan mula timbul banyak, dan juga dari sudut adjudikasi pun jurukan banyak terlibat. Jadi peluangnya juga ada dalam perbankan pun ada. Perbankan ada dari sudut kajian kemungkinan, feasibility study. Dari sudut insurans kita ada juga untuk menilai tuntutan yang dibuat untuk insurans. Jadi pelbagai lah.
Maknanya tidaklah tertakluk hanya khusus pada sektor pembinaan semata-mata, tetapi pelbagai bidang sebenarnya, tadi seperti yang Datuk sebutkan, perbankan, insurans, difahamkan gas dan petroleum pun sama, dan juga hospitality. Dan kalau kita boleh teruskan juga tentang, ialah sebab kita tahu kalau mungkin ada yang menunjukkan minat sekarang ni, tengok, dengar macam macam menarik ni, nak dapatkan informasi lanjut, kita rujuk terus kepada Lembaga Jurukukuhan Bahan Malaysia. Jadi kalau kita boleh kongsikan secara ringkas latar belakang penubuhannya. Silakan. Lembaga Jurukukuhan Malaysia ini sebenarnya sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Jurukukuhan 1967. Dia mula ditubuhkan pada tahun 1992, dan kalau kita tengok 2022 ni dah 50 tahun lah kan. Tapi masa itu kita PKP. Jadi kita tak dapat buat, orang kata, majlis lah meraikan. Jadi kita buat tahun ni pada 22 hingga 23 Januari di World Trade Center, kita akan buat acara majlis makan malam yang dihadiri oleh YB Menteri Kejeraya dan akan dirasmikan oleh YB Menteri Kejeraya, iaitu makan malam sempena 50 tahun Lembaga Jurukukuhan ditubuhkan. Di bawah Akta Jurukukuhan, YB Menteri Kejeraya dia akan melantik seorang yang dipertua di kalangan Jurukukuhan. Dan 5 Jurukukuhan daripada sektor sektor awam, public sector, iaitu macam saya dari Jabatan Kejeraya, dan 5 orang dari sektor swasta, seorang wakil daripada Institut Pendidikan Tinggi IPTA ke IPTS, seorang wakil daripada PBT, pihak badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, dan juga seorang wakil daripada Lembaga Jurutera dan seorang wakil daripada Lembaga Arkitek. Jadi itulah dia komposisi Lembaga Jurukukuhan. Untuk tujuannya sudah tentu adalah untuk mendaftar jurukukuhan bertauliah. Dan kita ada jurukukuhan konsultan. Jurukukuhan konsultan tu dia boleh buka firma lah, praktis as a QS. Tapi kita ada juga jurukukuhan profesional yang mana dia boleh ambil kerja sebagai seorang jurukukuhan. Kita ada jurukukuhan provisional, graduan-graduan yang keluar dari universiti, dia tak ambil exam lagi, kita ada exam profesional, dan kita ada QS technologies. Yang ada mungkin degree tak related sangat kepada QS, tapi dia boleh buat kerja QS. Jadi di situ kita daftarkan mereka, kita kawal selia lah. Ada aduan salah laku profesional, kita akan tindakan lah berdasarkan akta yang dibenarkan di bawah Akta Jurukukuhan 1967. Ini pun sangat penting yang mana yang didaftar. Ini seperti mana statistik anda kita lihat sebentar tadi, itu yang pendaftaran aktif setakat 17 Januari 2024. Betul. Jadi kalau ini yang mendaftar, boleh dapatkan menerusi laman sesawang juga senarainya. Boleh buat turun lah. Ya, betul. Dan dalam masa yang sama, kalau sekiranya tidak terdapat senarai nama itu yang menawarkan perkhidmatan QS ni, maknanya jangan percayalah. Boleh jadi penyelewengan juga di luar ke yang tidak berdaftar ni? Ada. Tapi kita menurut akta kita, tindakan undang-undang boleh diambil lah terhadap mereka yang menawarkan perkhidmatan kukuhan. Tapi tujuan utama adalah untuk memastikan hanya jurukukuhan bertauliah saja yang memberi perkhidmatan pada orang awam lah. Itu sebab tujuan akta tu diaktakan di Parlimen lah. Dan bercakap tentang sambutan 50 tahun, mana seperti disebutkan Datuk tadi, adanya makan malam yang akan diadakan pada 22 Januari, dan difahamkan juga akan berlangsung sama ada Convention QSIC 2023-2024. Kita kongsikan lebih lanjut. QSIC ni ataupun QS International Convention ni kita dah lama buat. Kita bermula dengan QS National Convention, QSNC, pada tahun 90-an. Lepas tu kita naik taraf kepada QSIC, kita jemput para pembentang daripada luar negara. Kita ada daripada Indonesia, Singapura, ada orang datang daripada Jepun pun ada juga hadiri kita punya convention. Kali terakhir pada 2019, sebelum PKP. Lepas tu PKP, COVID-19 melanda negara satu dunia. Kita tak dapat buat sehinggalah 2022. So kita cuba buat 23, masa tu ada baru nak mula. Jadi mungkin sambutan belum lagi menggalakkan. Dan kita putuskan kita akan buat tahun Januari lah, 2024. Dan alhamdulillah setakat ni kita ada 500 peserta menghadiri QSIC daripada pelbagai sektor lah, sektor kerajaan, sektor akademik dan sektor swasta lah. Dan pabrikan dalam juga kontraktor sekali lah. Dan pastinya penglibatan antarabangsa juga Datuk dan program ini, dan difahamkan daripada malam itu juga akan adanya malam anugerah untuk memberi pengiktirafan kepada individu juga firma perunding ukubahan yang cemerlang. Jadi apa mungkin saranan juga pesanan Datuk sendiri kepada semua yang sedang menonton pada waktu ini dan ada potensi untuk turut terlibat sama dalam program yang dijalankan? Mungkin ada saranan yang nak diberikan Datuk kepada semua. Saran saya, kami sebenarnya sasaran kami 500 hingga 700 peserta. Jadi sekarang kita dah mencapai dekat 500 lebih, mencapai sasaran lah. Kalau boleh kita nak tambah lagi. Nak tambah lagi pasal dari sudut kita nak orang kata
memertabatkan lagi profesional kubahan dan di mana kalau kita baca kajian telah dibuatlah oleh pihak universiti selepas tahun seorang jurukubahan tu dapat ijazah dari universiti dalam tempoh setahun 98%, 98% dapat kerja, dapat pekerjaan. Maksudnya kita punya kadar dapat kerja ni mentinggilah untuk jurukubahan. Jadi kalau malam tu kita hari tu kita datang untuk QSIC untuk 2 hari dan malam tu kita dapat lagi memeriahkan dan kita ada networking antara satu sama lain. Di samping kita ada networking dengan pihak antarabangsa sekali lah. Okey. So kalau boleh kita nak tingkatkan lagi. Kita dah capai kita punya sasaran. Apa kata kita sampai 700. Itu yang kita nak. Baik, dah dekat dah ni. Jadi boleh insya-Allah Kami insya-Allah kot, amin lah kot insya-Allah. Kami doakan. Doakanlah pada kami. Insya-Allah berjalan lancar semuanya dan untuk dapatkan informasi lanjut boleh rujuk di laman Sawang Lembaga Juruukur Bahan Malaysia untuk informasi berkaitan dengan program dan juga untuk anda mendalami kerjaya tentang juruukur bahan ini sendiri. Kita ucapkan terima kasih pada Dato' Sri Amran Muhammad Majid yang di-Bertua Lembaga Juruukur Bahan Malaysia bersama-sama kami pada waktu ini. Dan selepas ini kita bawakan sebuah bingkisan berkaitan dengan protege Ecoskop yang disediakan oleh penerbit Kamal Firmansyah di mana menguar-warkan tentang program keusahawanan dan kebolehpasaran gaduhan dan juga belia. Jadi jom sama-sama kita saksikan.